Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah pada muka surat 149. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan beliau, dengan ilmu beliau dan dengan ilmu seluruh orang salih fid darain, amin Allahumma amin. Fasal keempat, adab-adab dengan ibu bapa. Adab-adab seorang anak terhadap ibu bapa ialah: pertama, hendaklah ia mendengar dan mengikut segala perkataan ibu bapa. Kedua, hendaklah ia berdiri ketika ibu bapanya sendiri kerana menghormatinya. Hendaklah ia berdiri ketika ibu bapanya berdiri kerana menghormatinya. Hendaklah ia menjunjung segala perintah keduanya. Jangan ia berjalan di hadapan keduanya. Jangan ia mengangkat suara lebih tinggi dari keduanya. Hendaklah ia memperkenankan panggilan keduanya. Hendaklah ia sentiasa menuntut keridaan keduanya. Hendaklah ia bersikap tawaduk kepada keduanya. Jangan ia menyebut-nyebut jasanya kepada keduanya, dan jangan pula ia menyebut apa-apa perkhidmatannya bagi keduanya. Janganlah ia melihat kepada keduanya dengan pandangan penghinaan. Janganlah ia memasamkan mukanya di hadapan keduanya. Janganlah ia musafir kecuali setelah mendapat izin dari keduanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Adab As-Suhbah, adab bersahabat ataupun adab pergaulan bersama hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebutkan tentang adab guru bersama murid, dan kemudian menyebutkan adab murid bersama guru, dan kemudian adab seorang anak kepada kedua ibu bapanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran: wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan, telah menetapkan alla ta'budu illa iyyah, agar tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang menciptakan seluruh daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu seluruh makhluk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, kemudian Allah menjadikan kedua ibu bapa kita ini asbab untuk kita berada masuk ke dalam alam dunia ini, sehingga disebabkan mereka menjadi asbab kita berada di atas muka bumi ini. Mereka menjadi asbab kewujudan kita untuk berada di atas muka bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita wa bil walidaini ihsana, untuk berbuat ihsan kepada kedua ibu bapa. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan untuk melakukan perkara-perkara yang wajib, ataupun Allah tidak menyebutkan bahawa berlaku adillah kepada kedua ibu bapa, akan tetapi Allah menyebutkan wabil walidaini ihsana. Bersikap adil adalah untuk memberikan segala hak seseorang itu. Apabila seorang anak menyempurnakan tanggungjawabnya berbakti kepada kedua ibu bapa seperti mana yang diperintahkan oleh syarak, maka anak itu bersikap adil.
Kerana apa? Kerana dia telah menunaikan segala apa yang diwajibkan Allah untuk dilakukan kepada orang tersebut. Kan tetapi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan al-ihsan. Ihsan ni apa? Ihsan ini membuat lebih daripada apa yang diwajibkan. Yang dah wajib tu dia dah sempurnakan, akan tetapi daripada diri dia sendiri memberi lebih daripada apa yang diwajibkan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala apabila menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang berbuat ihsan, innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Sifat orang-orang yang berbuat ihsan ni, kata Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Antaranya mereka tak tidur malam banyak sewaktu di alam dunia, kurang mereka tidur di waktu malam, ataupun di sewaktu mereka hidup di dunia ini mereka kurang tidur. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Kemudian wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta mereka itu ada bahagian orang-orang yang meminta dan orang-orang yang mahrum, yang tidak diberikan. Mahrum ni orang yang seakan-akan terlepas pandang lah, kurang lebih orang-orang yang tak meminta, dan mereka ini biasanya tidak diberikan daripada bantuan. Jadi orang-orang ihsan cuba untuk mencari orang-orang yang tidak diberi bantuan ini agar supaya mereka ini diberi bantuan. Maksudnya buat kerja lebih lah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan walhasil orang yang berbuat ihsan ni dia berbuat lebih daripada apa yang diwajibkan ke atas mereka. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meletakkan limit untuk kita berbakti kepada kedua ibu bapa. Selagi mana kita mampu untuk melakukan, maka lakukan. Bahkan kalau kita telah melakukan segala apa yang terdaya untuk berbakti kepada kedua ibu bapa pun, pada hakikatnya kita belum berbakti kepada mereka, pun kita belum berbakti kepada mereka. Apatah lagi kalau kita belum melakukan semampu kita, apatah lagi kita tak buat semampu kita. Maka tidak ada had, limit untuk kita nak mengatakan bahawa oh aku dah berbakti, dah cukup dah, lebih daripada apa yang patut dan sebagainya. Kerana tidak ada had limit untuk kita berbakti kepada kedua bapa selagi mana kita mampu untuk melakukan kebaikan kepada mereka, dan selagi mana perkara yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan syarak. Apa yang mereka perintahkan kepada kita itu tidak bertentangan dengan syarak, dan apa yang kita ingin lakukan kepada mereka itu tidak bertentangan dengan syarak, maka selagi itu kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Kemudian disebutkan yang pertama, mendengar daripada apa yang mereka sampaikan walaupun ianya terkadang mengguris hati ataupun merupakan perkara-perkara yang perkataan yang mungkin kasar daripada mereka. Wathani an yaqum liqiyamihima, bangun apabila mereka bangun sebagai tanda kita mengagungkan mereka. Bersegera untuk mentaati perintah mereka walaupun terkadang ianya memudaratkan diri sendiri, selagi mana ianya bukan perkara yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tidak berjalan di hadapan mereka sebagai tanda mengagungkan mereka, bahkan berjalanlah di belakang atau di tepi mereka. Akan tetapi kalau ada keperluan untuk berjalan di hadapan, tak jadi masalah. Tidak meninggikan suara lebih daripada suara mereka. Kemudian an yulabbi da'watahuma an yujib nida'ahuma bijawab layyin, yakni apabila mereka panggil, jawablah dengan jawapan yang lemah lembut. Bukan ibu panggil, ayah panggil, apa dia, macam tinggikan suara macam tu. Dia buat suara je. La ilaha illallah. Yang sebaiknya menjawab dengan labbaik,
Bahkan disebutkan bahawa Nabi SAW tidak dipanggil melainkan dijawab dengan perkataan labbaik, ataupun kita boleh jawab na'am ataupun na'am ya sayyidi atau ya sayyidati wa hakadha. Apa-apa jawapan yang menunjukkan kita menghormati daripada mereka, kedua ibu bapa kita. An yahris an yuhafiz ala talabi mardatihima, sentiasa berusaha untuk mendapatkan keridaan mereka, kerana dalam hadis disebutkan ridallah fi ridal walidain wa sakhatallah fi sakhatal walidain. Keridaan Allah itu berada pada keridaan kedua ibu bapa, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua ibu bapa. Maka sentiasa memikirkan dan berusaha untuk mendatangkan keridaan kedua ibu bapa kita, agar supaya kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula tertipu melakukan amalan ibadah banyak, melakukan sedekah banyak, solat banyak dan sebagainya, sedekah banyak, akan tetapi tidak berbakti, ataupun kalaupun tak dapat nak berbakti, jangan menyakiti hati kedua ibu bapa. Kalau tak dapat nak berbakti kepada mereka, janganlah menyakiti daripada hati mereka. Allahu Akbar. Naam. Dan al-walidain awsati abwabil jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua bapa itu merupakan pintu kamu yang terbesar untuk masuk ke dalam syurga. Kalau kamu berkehendak untuk mengecilkan pintu itu, maka kamu menyia-nyiakan hak mereka, dan kalau kamu berkehendak untuk membesarkan pintu itu, maka kamu menunaikan daripada hak mereka. Naam. An yahris wa thamin an yakhfad lahum janahadh-dhul, menyebarkan sayap kehinaan di hadapan mereka, iaitu menunjukkan sifat kehinaan kita di hadapan mereka, iaitu menunjukkan bahawa kita ni merendah diri di hadapan mereka dan berlemah lembut. Ka'an yakhdahum ka'an yukhdimahuma bi nafsihi wa yut'imuhuma bi yadihi li'ajzihima, seperti kita berkhidmat sendiri. Kalau kita mampu berkhidmat kepada kedua ibu bapa kita, kita berkhidmat, tak perlu nak panggil maid, tak perlu nak panggil hospice dan sebagainya, untuk nak menjaga, apatah lagi nak hantar mereka ke rumah orang tua dan sebagainya. Kalau kita boleh berkhidmat sendiri, kita berkhidmat sendiri. Wa yut'imuhuma biyadihi, yang sebaiknya kita, kalau kedua bapa itu dah sampai ke tahap mereka tak mampu nak makan sendiri dan sebagainya, maka kita suapkan, kita yang berikan mereka minum, kita yang mandikan, kita yang wudukan mereka. Wa yu'thiruhuma ala nafsihi wa auladih, bahkan naam, kalau kita mampu untuk mengutamakan, dalam keadaan kita mampu untuk mengutamakan kedua ibu bapa kita lebih daripada diri kita sendiri dan ahli keluarga kita, maka kita utamakan hak kedua ibu bapa. Akan tetapi jangan sampai kita mengutamakan hak kedua ibu bapa, lepas tu kita menyia-nyiakan hak ahli keluarga kita dalam keadaan sehingga mendatangkan masalah. Maksudnya ahli keluarga dan anak-anak pun perlu diberikan perhatian, kedua ibu bapa pun perlu diberikan perhatian. Setiap mereka itu mempunyai hak daripada kita. La ilaha illallah. Naam. Dan berkhidmat kepada mereka seperti mana mereka berkhidmat kepada kita sewaktu kita kecil. Rabbi hamhuma kama rabbayani saghira, sewaktu kita kecil tak mampu nak makan sendiri, tak mampu nak minum sendiri, tak mampu nak cebok sendiri, tak mampu nak pakai pakaian sendiri dan sebagainya, mereka sanggup mengutamakan, memberikan perhatian kepada kita sewaktu kita kecil. Maka seperti mana mereka berikan perhatian kepada kita sewaktu kita kecil dan lemah, tak mampu untuk melakukan apa-apa, itu juga yang perlu dilakukan kepada kedua ibu bapa apabila mereka telah sampai pada usia tersebut. Akan tetapi berapa ramai anak-anak di zaman sekarang yang mampu untuk melakukan perkara tersebut. La ilaha illallah. Dan kalau kita menghormati orang yang lebih tua daripada kita, apabila sampai di usia tua, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan ada orang yang menghormati kita di waktu kita tua. Kalau kita berkhidmat kepada kedua ibu bapa kita di waktu mereka memerlukan, maka walaupun kadang-kadang seseorang itu tidak mempunyai anak, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan orang-orang yang akan berkhidmat kepada dia sewaktu dia
berada dalam keadaan uzur dan tidak mampu. Al-muhim kama tadinu tudan, seperti mana kamu lakukan kepada orang tua kamu ataupun kepada orang yang lebih berusia daripada kamu, seperti itu juga kamu akan lakukan sewaktu kamu berada pada usia tersebut. La ilaha illallah. Wattasi' alla yamunna alaihima bil bir lahuma wala bil qiyam li amrihima, tidak menyebut-nyebut, tidak mengungkit-ungkit perkara baik yang telah kita lakukan kepada mereka, seperti mengatakan saya dah berikan ini, saya dah berikan tu, saya dah buat itu, saya dah buat ini, tu pun masih lagi komplain dan sebagainya. La, apa-apa yang kita buat jangan disebut-sebut. Fa innal man yuksirul qulub, kerana menyebut-nyebut kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain secara umum akan menyakiti hati mereka, apatah lagi kepada kaum kerabat, apatah lagi kepada kedua ibu bapa, yang mana kita tak mampu untuk nak membayar balik daripada jasa mereka membesarkan kita daripada kecil sampailah kita mampu untuk berjalan dengan sendiri ataupun sudah independen. Wal ashir alla yanzur ilaihima shizran, jangan melihat kepada mereka dengan pandangan penghinaan ataupun dengan keadaan marah dan sebagainya, seperti melihat di hujung mata, ataupun tengok belah kiri ataupun belah kanan, buat jeling lah kan, jeling, kita buat mata. Au huwa nadhara fihi i'rad, nadharul ghadban bi muakhiril ain. Naam, alla yaqtab wajhahu fi wajhihima, jangan buat muka tak puas hati di hadapan mereka, buat muka masam. Wathani ashar alla yusafir illa biiznihima, jangan bermusafir kecuali dengan keizinan daripada kedua ibu bapa. Naam, seperti nak keluar berjihad ataupun nak menunaikan haji yang sunat, maksudnya haji yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, ataupun nak pergi menziarahi daripada makam para anbiya ataupun para awliya. Wa safaran lam taghlub fihi salamah litijarah, ataupun nak keluar bersafar, nak berniaga, yang mana terkadang bila zaman dulu kalau kita pergi haji ataupun pergi berniaga, kadang-kadang naik kapal tak tahu sama ada boleh balik ataupun tidak. Sebab apa? Keadaan bahaya kan zaman dulu, kadang kena rompak, kadang karam dan sebagainya. Maka kita minta izin daripada kedua ibu bapa sebelum keluar. Fa inna dhalika yahrum idza lam yakun bi izni asli ab wa wa in adina man huwa aqrab minhu illa safaran, kecuali kalau kita nak bermusafir, nak menuntut ilmu yang fardu ain ataupun fardu kifayah, ataupun nak mempelajari sampai ke darjat menjadi mufti, itu boleh kalau nak safar tanpa keizinan mereka, akan tetapi yang terbaiknya adalah dengan keizinan mereka. Fala yahrum alaihi wa illam ya'dhan asluh. Wa ammal walidan al-kafiran, adapun kedua bapa yang bukan Islam, maka adab bersuhbah bersama mereka adalah bersama mereka selagi mana perkara itu tidak terkait dengan agama. Naam, selagi mana mereka hidup, dan bermuamalah, berinteraksi dengan mereka dengan lemah lembut, wal ihtimal, dan sanggup menanggung perkara-perkara yang terkadang menyakitkan hati yang mereka katakan ataupun lakukan kepada kita, selagi mana ini tidak bertentangan dengan syarak, kita kena bersabar. Wa ma taqtadihi makarimul akhlaq wasyiyam, dan apa-apa yang dituntut oleh akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia seperti kita sebutkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Tasil man qata'ak, a'ti man haramak, sambung silaturahim kepada mereka yang memutuskan, beri kepada orang yang wa'fu amman zalamak, dan juga memaafkan daripada orang-orang yang menzalimi kamu, terutamanya kepada kedua ibu bapa. Kalau dengan silaturahim, dengan apa tu, karabah, kalau dengan saudara mara pun kita dituntut untuk menyambung tali silaturahim, apatah lagi dengan adik-beradik, apatah lagi dengan ibu dan ayah. Mahmakan, kadang-kadang mak bila marah cakap,
keluar daripada rumah, jangan kau balik daripada masuk tu. Kena balik lah. Tak boleh lah, mak tengah marah kan. Apa-apa pun dia cakap, dia takkan dia bermaksud untuk nak halau kita daripada rumah sebagai contoh. Tapi mak pun janganlah cakap, bila marah cakap sampai macam tu kan. La ilaha illallah. Naam. Wa'lam anna nas. Naam. Kemudian tu kurang lebih adab-adab bersama kedua bapa, tapi apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran itu sudah cukup untuk kita tak merasa bahawa kita ni dah menunaikan hak kedua bapa. Wabil walidaini ihsan. Allah dah letakkan dia punya definisi tu, wabil walidaini ihsana, berbuat ihsan maksudnya melakukan lebih daripada apa yang wajib. Dan kita dah sebutkan bahawa kita nak sempurnakan hak-hak yang wajib tu pun berat, apatah lagi nak buat lebih daripada tu. Jadi banyak mana pun kita melakukan kebaktian kepada kedua bapa, maka ianya masih lagi belum cukup. Jangan rasa kita dah cukup buat berbakti kepada kedua bapa. Kemudian Al-Imam Ghazali menyambung dengan menyebutkan fasal kelima. Fasal kelima, adab-adab dengan seluruh manusia. Tadi kita dah sebutkan adab dengan Allah, fasal pertama. Kedua, adab bersama guru ataupun adab guru bersama murid. Fasal ketiga, adab murid bersama guru. Fasal keempat, adab anak kepada kedua bapa. Fasal kelima, adab-adab dengan keseluruhan manusia yang lain. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya seluruh manusia selain daripada guru, murid dan ibu bapamu adalah terbagi kepada 3 kelompok. Kelompok pertama, orang yang tidak kita kenali. Kelompok kedua, sahabat karib. Kelompok ketiga, orang yang kita kenal sahaja, bukan sahabat karib. Contohnya kita jumpa dekat majlis zikir, majlis ilmu, kenal, tapi dia bukanlah sahabat yang rapat. Kelompok pertama, adab-adab dengan orang yang tidak kita kenali. Pertama, jangan engkau menyertai mereka di dalam percakapan yang kosong. Kedua, jangan engkau mendengar perkataan mereka yang jahat-jahat. Ketiga, jangan engkau menghiraukan perkataan mereka pada menjahatkanmu. Keempat, hendaklah engkau menghindarkan diri daripada banyak berjumpa dengan mereka atau banyak berhajat kepada mereka. Kelima, hendaklah engkau memberi teguran dan nasihat terhadap pekerjaan mereka yang mungkar dengan cara yang lemah lembut kalau mereka bersedia menerima perkataanmu. Kelompok kedua, adab-adab dengan bersahabat. Adab-adab dengan sahabat, iaitu kawan karib. Apabila engkau mahu bersahabat, maka terlebih dahulu hendaklah engkau perhatikan 2 tugas. Tugas pertama, cara memilih sahabat. Tugas kedua, cara menunaikan hak-hak persahabatan, iaitu adab-adab bersahabat. Naam. Imam Ghazali menyebutkan bahawa ketahuilah bahawa manusia ini setelah adab-adab yang disebutkan tadi terbahagi kepada 3 golongan. Kawan karib, kenalan, orang yang tidak kita kenali, sahabat karib, dan juga orang-orang yang kita kenal tapi bukan sahabat karib. Fa'in bulita, kalau kamu diuji dengan dikelilingi dengan orang-orang awam yang jahil, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala uji kita, test kita untuk berada di sekeliling orang-orang yang dia bukan orang kenalan kita, bukan sahabat karib kita, tapi dia orang-orang yang kita berjumpa dalam satu hari itu. Maka adab bersama mereka. Adab bersama mereka yang pertama, tak payah nak sibukkan diri dengan apa yang mereka sibukkan daripada perkataan ataupun perbincangan. Kadang-kadang kita jumpa, kita makan dekat kedai kopi dengan kawan kita, tapi duduk dengan kawan kita tu kawan-kawan dia kita tak kenal. So diorang cerita pasal A, diorang cerita pasal B, cerita pasal C, tak nak sibuk lah join. Apa diorang nak cakap, biar diorang cakap. Kita duduk makan, selesai makan, ya Allah, kita bangun. Tak perlu nak join dengan perbincangan ataupun diskusi mereka. Tak perlu nak bagi kita punya 5 cents. Kadang-kadang bila orang bercakap, kita pun nak bercakap juga. Tak perlu. Tak perlu nak.
tarkil khawd ay dukhul ma'ahum fi hadithihim, qillatul isgha' ila arajifihim, dan tak perlu nak berikan perhatian atas perkara-perkara yang mereka sampaikan. Yang pertama tu, tak perlu nak join apa yang mereka perkatakan. Yang kedua, tak perlu nak beri perhatian juga pada apa yang mereka bincangkan. Maksudnya dua-dualah, tak perlu nak bercakap, nak join, dan apa yang mereka cakapkan pun tak perlu nak dengar, berikan perhatian, tak perlu nak kena tahu setiap apa yang mereka katakan. Kalau kita boleh duduk diam sendiri, berzikir, buat hal sendiri, fikirkan perkara-perkara yang lebih mendatangkan manfaat, hadza ahsan, wa hakadha. Dan kadang-kadang kita duduk macam tu juga, kita terpaksa duduk pergi rumah, kita berziarah sana sini, kadang-kadang sama ada tak duduk dengan orang, wa imma kadang-kadang kena duduk depan TV buka benda yang tak masyi faedah, tak ada manfaat. Jadi khalas, kita boleh berzikir sendiri, tak perlulah nak kena bangun daripada tempat tu. Kalau kita boleh bangun di tempat lain, ahsan. Tak boleh duduk zikir, fikir benda yang lebih mendatangkan manfaat dan sebagainya. Wahakadha. Allahu Akbar. Qillatul isgha'. Naam, tak perlu nak berikan perhatian terhadap apa yang berlaku di sekeliling kita daripada perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Yang ketiga, at-taghaful amma yajri min su'i alfadhihim, buat-buat tak dengar daripada perkataan-perkataan yang mungkin kasar ataupun tidak selayaknya dikatakan oleh seorang Islam daripada perbualan mereka. Ini apply bukan hanya apabila kita duduk dalam majlis membawang dan sebagainya, dia apply dekat semua tempat. Wa imma kadang-kadang kita masuk mall, kita masuk ke dalam supermarket dan sebagainya, kadang-kadang kita nampak kiri kanan iklan sana sini, lagu dan sebagainya. Jadi kita masuk, kita ada keperluan untuk nak beli benda, kita masuk, kita punya pandangan ke bawah, tak perlu nak tengok kiri kanan tanpa ada keperluan. Ada lagu, ada benda-benda yang kita dengar dekat luar tu, buat macam tak dengar, ada beza orang yang masuk mall, di mata dia duk pandang tu, pandang ni, tengok orang tu, tengok orang ni dan sebagainya, dengan orang yang masuk mall hanya untuk keperluan hajah, kemudian apa-apa yang berlaku dalam mall dia tak berikan perhatian. Dia pergi tu hanya, dia dah ada list sebelum dia pergi mall, okay, aku nak beli ni, terus pergi. Ada orang dia tak tahu nak buat apa, dia bazir masa dekat mall. Dia akan masuk, mungkin dia nak beli ni, tapi dia tak tahu, just nak window shopping, bazir masa. Pusinglah satu mall daripada satu hujung, tawaf 7 kali baina Safa wal Marwah. Tetapi dia tak tahu nak beli apa. Sebab apa? Sebab dia tak ada tujuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam hadis, Nabi tak suka orang-orang yang tak ada tujuan. Kalau kita terpaksa pergi tempat-tempat macam mall dan sebagainya, ada tujuan. Jadi apa-apa yang dipersembahkan ataupun dimainkan daripada nyanyian ataupun muzik dan sebagainya, kita tak perlu berikan perhatian. Maka dengan itu hati kita tak terkesan dengan perkara tersebut. Tapi kalau kita masuk mall, dengar orang ni pasang lagu, kita pun dengar, beri perhatian kepada lirik dia, lirik dia macam ni, lirik dia pun tak mendatangkan apa-apa manfaat, jadi kita pun terkesan. Tapi kalau kita tak berikan perhatian, lagu tu ada, tapi dia tak masuk pun dalam kita, dia tak mengotori daripada fikiran ataupun hati kita. Begitu juga dengan internet. Bila kita buka sekarang ni, kita buka internet, kita tahu apa tujuan kita untuk nak buka. Kalau kita punya tujuan untuk nak cari benda-benda yang baik, ataupun mungkin nak search benda-benda yang perlu untuk kita search, maka kita search benda-benda yang iklan-iklan di tepi dan sebagainya, kita tak berikan perhatian. Dan kalau ternampak ataupun terkeluar benda-benda yang tak sepatutnya untuk kita lihat ataupun kita dengar, kita terus tutup. Sebab kita tahu Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan perhatian terhadap setiap gerak-geri kita. Allah Subhanahu wa taala sedang Maha mengetahui akan setiap daripada intention kita ataupun niat kita sewaktu kita buka daripada gadget-gadget tersebut. Dan di dalam gadget pun ada banyak sahabat-sahabat seperti mana yang telah diterangkan sebelum ni. La ilaha illallah. Naam, al-ihtiraz yang keempat, ihtiraz an kasrati liqa'ihim wal hajah ilaihim. Kurangkan berjumpa dengan mereka, dengan orang-orang yang kenalan-kenalan biasa ni, kalau tidak ada keperluan,
dan apatah lagi untuk berhajat kepada mereka. Kalau kita perlukan pertolongan, bantuan, kita minta tolong dengan orang yang kita kenal rapat. Jangan minta tolong dengan orang yang kita baru kenal macam tu je. Sebab kadang-kadang mudarat tu akan kembali kepada kita. Yang kelima, at-tanbih ala munkaratihim bil lutf wan nush inda raja'il qabul minhum. Berikan mereka peringatan kalau mereka melakukan perkara-perkara yang mungkar, bertentangan dengan syarak, dengan lemah lembut. Itu pun dengan syarat kalau kita rasa mereka akan menerima daripada nasihat kita. Adapun kalau kita rasa mereka takkan menerima daripada teguran dan nasihat kita, maka berpaling daripada mereka itu lebih ahsan, lebih baik daripada kita berikan nasihat. Fa inna qulubul awam sari'at at-taqallub fa illam yanfa' an-nush fal i'rad aula. Kerana hati orang-orang awam ni senang untuk berubah. Jadi kalau kita rasa berikan nasihat itu tidak berguna, maka kita berpaling daripada mereka, jangan berjumpa ataupun bersahabat dengan mereka, itu lebih aula, lebih baik. Kadang-kadang penyakit suka bagi nasihat. Orang tak minta nasihat, kita bagi. Macam radio, macam IKIM. Baca, bukan salahkan IKIM lah, maksudnya orang tu lah, dia tak reti nak stop. Baik, duk cakap je bagi nasihat. Orang tak minta, dia bagi. Ianya memudaratkan. Kalau kita tengok doktor, Imam Ghazali kata kita ni kena orang yang nak bagi nasihat ni kena jadi macam doktor. Doktor ni dia tak pergi tepi-tepi jalan bagi ubat, bagi nasihat, prescription, diagnose dekat orang-orang yang berada. Orang yang datang dekat dia nakkan ubat, nakkan rawatan, baru dia bagi rawatan, baru dia bagi ubat. Tapi orang yang tak perlukan, tak mahu dirawat, tak mahu ubat, tak mahu diberi ubat, tak perlu diberi. Bahkan berdiam diri itu lebih aula. Berdiam diri itu lebih aula. Dan kita menyibukkan diri untuk membetulkan diri kita dan hati kita, dan penyakit-penyakit hati itu lebih baik daripada kita sibuk nak membetulkan orang, nak mengingatkan orang. Tapi kalau dia datang minta nasihat, maka kita berikan. Kita berikan kalau dia datang minta nasihat. Naam. Kemudian dia kata apabila kita ingin bersahabat dengan seseorang ataupun nak jadikan dia itu sebagai sahabat karib kita, maka ada dua perkara yang perlu untuk kita lakukan. Dua perkara yang perlu untuk kita lakukan. Yang pertama adalah kita perlu mengetahui cara untuk memilih sahabat. Yang kedua, kita perlu untuk menunaikan hak-hak persahabatan ataupun mengetahui daripada adab-adab persahabatan. Jadi cara yang pertama, macam mana nak cari sahabat, nasihat dia datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala awal-awal dah sebut al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Al-akhilla, sahabat, kawan karib ini, yauma idzin, al-akhillau yauma idzin, pada hari kiamat nanti, ba'duhum li ba'din adu, pada hakikatnya kesemua kawan karib akan menjadi musuh di hari kiamat, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi nak cari persahabatan, nak jadikan seseorang tu BBF, dia punya perkara penting untuk kita nak cari dalam diri sahabat kita itu adalah sifat takwa. Kalau dia ada sifat takwa tu bersungguh-sungguh untuk nak mentaati perintah Allah dan bersungguh-sungguh untuk meninggal daripada larangan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang macam ni kita jadikan dia BBF, kawan rapat, kawan karib. Dan kemudian di sini disebutkan kawan pula nak dijadikan kawan karib ni kadang-kadang ada untuk tiga tujuan. Ada kawan yang kita nak jadikan dia kawan karib untuk negeri akhirat. Ada kawan karib yang kita jadikan untuk kita mendapat benefit dekat dunia, iaitu bukanlah daripada harta benda, akan tetapi nak jadikan teman. Naam. Fa innal
ukhuwah thalathatun li akhiratik, di dunia wal akhir masih dan terkadang kawan untuk akhirat dan kawan untuk dunia ni bukan orang yang sama, jadi syarat-syarat dia berbeza. Nabi SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada atas agama sahabatnya, maka hendaklah seseorang itu melihat dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia berteman. Dalam hadis lain Nabi menyebutkan, al-mar'u ma'aman ahab walahu maktasab. Seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai dan dia akan diganjarkan sesuai dengan apa yang dia amalkan. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain bahawa seseorang itu tidak akan bersama kecuali dengan orang yang dia cintai, dengan orang yang hati dia cenderung kepadanya, walaupun dia meninggal di dalam Kaabah. Orang itu banyak beribadah sehingga dia meninggal dunia di dalam Kaabah, tapi kalau hati dia bersama orang Yahudi, kalau hati dia bersama orang Nasrani, hati dia bersama orang-orang yang lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati dia bersama orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di akhirat nanti dia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang hati dia cenderung kepada mereka, walaupun zahirnya dia sibuk dengan amal ibadah, walaupun zahirnya dia sibuk hadir majlis ilmu, walaupun zahirnya dia sibuk hadir majlis zikir ataupun berada di madrasah dan sebagainya. Jadi kita perlu berjaga-jaga dengan hati kita ni suka kepada siapa. Kalau hati kita cenderung kepada orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal'iyadzubillah, kita akan dibangkitkan bersama mereka di hari akhirat nanti. Kata seorang ulama, Sahal bin Abdullah Tasturi, ijtanib suhbatu thalathatin min asnafin nas. Cuba mengelak diri daripada bersahabat dengan 3 golongan manusia. Pertama, al-jababirah al-ghafilin. Jababirah ni orang yang macam zalim, orang yang zalim dan suka menzalimi orang lain, dan mereka ini lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qurra al-mudahinin, orang-orang alim yang suka mengampu orang lain untuk mendapatkan daripada perkara-perkara dunia, iaitu orang-orang alim yang menggunakan ilmu mereka itu untuk mendapatkan daripada perkara-perkara dunia. Wal mutasawwifah al-jahilin, dan orang-orang yang menganggap diri mereka itu ahli tasawuf, tapi pada hakikatnya mereka itu jauh daripada sifat-sifat ahli tasawuf, ataupun mereka ni orang-orang yang jahil, tidak ada ilmu tentang ilmu tasawuf, tapi merasakan bahawa diri mereka itu ahli tasawuf. Wal'iyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Naam, fa idza talabta rafiqan liyakuna syarikuka fi ta'allumi wa sahibuka fi amri dinika wa dunyaka fara'i fihi khamsu khisal. Maka apabila kamu ingin menjadikan seseorang itu teman kamu dalam menuntut ilmu ataupun untuk bersahabat dengan kamu, untuk membantu kamu dalam perkara agama dan dunia, maka carilah 5 perkara. Yang pertama adalah di dalam memilih sahabat, hendaklah engkau perhatikan syarat-syarat bersahabat. Yang pertama, orang yang berakal. Tadi tak baca lagi. Tugas pertama, cara memilih sahabat. Di dalam memilih sahabat, hendaklah engkau perhatikan syarat-syarat bersahabat. Maka jangan engkau bersahabat kecuali dengan orang yang layak untuk dijadikan sahabat. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, artinya seseorang itu mengikut agama, iaitu cara hidup sahabatnya. Oleh itu, hendaklah seseorang kamu melihat terlebih dahulu siapakah yang patut dijadikan sahabat. Maka apabila engkau mahu mencari sahabat yang engkau jadikan ia sebagai penolongmu di dalam menuntut ilmu dan dalam urusan agamamu, maka hendaklah engkau tuntut daripadanya, yakni pastikan pada dirinya 5 syarat. Pertama, orang yang berakal. Maka tidak ada kebaikan bersahabat dengan orang yang bodoh, kerana akibatnya akan membawa kepada
permusuhan dan menyakitkan hati, dan paling baik yang engkau dapatkan daripadanya ialah engkau terselamat dari mudaratnya, sedangkan ia berusaha untuk membawa manfaat kepadamu, kerana musuh yang berakal itu lebih baik daripada sahabat yang bodoh. Di dalam hal ini Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa ardah pernah berkata, wala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu, fakam min jahilin arda haliman hina wa khahu, yuqasul mar'u bil mar'i idza mal mar'u ma syahu, wali syai'i 'ala syai'i maqayisu wa ashbahu, walil qalbi 'ala al qalbi dalilun hina yalqahu. Artinya, dan jangan engkau bersahabat dengan orang yang bodoh, jauhi akan dia. Berapa banyak orang yang jahil yang telah membinasakan orang alim ketika ia bersahabat dengannya. Seseorang itu akan dinilai mengikut tingkatan sahabat yang ia berjalan dengannya. Kerana bagi segala sesuatu ada ukuran dan keserupaannya, maka begitulah halnya hati yang menyerupai hati yang lain. Ia akan menunjukkan hubungan ketika adanya pertemuan, iaitu persahabatan. Yang dimaksudkan dengan orang yang berakal, akal ni merupakan modal kita, modal utama kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang rosak akal fikirannya membawa kepada kehancuran ataupun kerosakan ataupun putus hubungan di antara satu dengan yang lain lebih daripada orang yang sihat akal fikirannya. Apa yang dimaksudkan dengan orang yang berakal? Orang yang berakal ini adalah orang yang mengetahui sesuatu perkara secara hakikatnya. Di sini tidak bermaksud orang yang berakal itu dia pandai, ada banyak degree, ada masters, ada dan sebagainya. Yang dimaksudkan dengan orang yang berakal, seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang orang yang ada akal tapi tak menggunakan akal fikirannya. Maksudnya dia nampak macam pandai tapi dia tak guna akal fikiran dia. Allah sebutkan tentang orang-orang kafir, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, law kunna nasma', kalau di alam dunia itu kami mendengar, memberi perhatian kepada apa yang disampaikan, au na'qil, atau kami menggunakan akal fikiran kami untuk berfikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan berada di api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala as-sa'ir. Maka orang yang berakal adalah orang yang menggunakan akal fikirannya itu untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi daripada larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak bermakna kita nak cari kawan, kita kena cari kawan yang straight A's. Nak cari kawan, dia masuk sekolah-sekolah bagus, masuk universiti bagus dan sebagainya. Lah, itu bukan yang dimaksudkan. Maksud kawan yang pandai ni adalah dia memahami daripada agama dan cuba untuk mengamalkan daripada agama dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Itu orang yang berakal. Naam. Disebutkan bahawa muqata'atul ahmaq qurbatun ilallah, yakni menjauhkan diri daripada orang-orang yang tidak menggunakan akal fikirannya itu dengan betul adalah asbab untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam pepatah Arab lagi disebutkan, ashir dhawil fadli wahdhar ishrata safli wa an uyubi sadiqika kuffa wa taghaffala wasun lisanaka idha ma kunta fi mahfalin wala tusharik wala tadman wala takaffala. Bahkan Luqman Al-Hakim menyebutkan bahawa hendaklah seseorang itu jalisil ulama', Allahumma salli ala Muhammad, hendaklah kita duduk bersama orang-orang alim dan ahli bijaksana. Hendaklah kita duduk bersama orang-orang alim dan ahli bijaksana, kerana itu lebih mendatangkan manfaat. Naam. Jadi yang pertama, kena berkawan dengan orang-orang yang berakal dan menggunakan akal fikirannya itu untuk mentaati perintah Allah dan meninggal daripada larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang baik akhlaknya.
Orang yang syarat yang kedua ataupun sifat yang kedua yang perlu kita cari dalam persahabatan adalah orang yang baik akhlaknya. Maka janganlah engkau bersahabat dengan orang yang jahat perangainya, iaitu orang yang tidak dapat mengawal dirinya ketika ia marah dan ketika ia diserang oleh nafsu syahwatnya. Dan Sayyidina Alqamah radhiyallahu anhu telah menghimpunkan segala akhlak yang baik dalam wasiatnya kepada anaknya ketika ia hendak mati. Alqamah berkata, wahai anakku, apabila engkau mahu bersahabat dengan seseorang, maka buatlah persahabatan dengan orang yang apabila engkau berkhidmat kepadanya, maka ia akan memelihara akan dikau. Apabila engkau bersahabat dengannya, maka akan bertambah nilai dirimu. Apabila engkau ditimpa kesusahan, maka ia akan turut sama menanggung kesusahanmu. Apabila engkau menolong akan dia, nescaya ia akan membalas kebaikanmu. Apabila ia melihat akan kebaikan daripadamu, nescaya ia mengambil perhatian akan dia. Apabila ia melihat pada dirimu ada kejahatan, nescaya menutup ia akan dia. Apabila engkau berkata, nescaya membenarkan ia akan perkataanmu. Apabila engkau mengusahakan sesuatu perkara, nescaya menolong ia akan dikau. Apabila engkau berselisih dengannya pada sesuatu, nescaya melebihkan ia akan dikau. Dan berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa ardah, inna akhaka al-haqqa man kana ma'ak wa man yadurru nafsahu liyanfa'ak wa man idha raibuz zamani sadda'ak syattata fika syamlahu liyajma'ak. Artinya, saudaramu yang sebenar ialah orang yang selalu menolongmu di waktu senang dan susah. Ia sanggup berkorban kerana mahu memberi manfaat kepadamu. Ia sanggup memecahkan, menyelerakkan segala urusannya kerana menolong engkau dalam menghadapi bala dan ujian. La ilaha illallah. Naam, yang pertama orang yang berakal, yang kedua orang yang baik akhlaknya. Kerana kadang-kadang orang yang berakal, dia mengetahui sesuatu perkara itu secara hakikatnya, akan tetapi bila dia marah, hilang neraca akal fikirannya. Orang ni pandai, orang ni taat perintah Allah, tapi disebabkan hawa nafsunya tidak terdidik, bila dia marah, habis. Orang yang marah tak dapat kawal marah dia. Bila dia marah, dia akan cakap perkara-perkara yang later on dia akan regret. Orang yang sedang marah tak boleh nak kawal kemarahannya. Bila dia tengah pegang sesuatu, habis dia lempar, dia rosakkan perkara-perkara tersebut. Orang yang sedang marah dan tak dapat kawal marah dia, bila dia drive kereta, habis. Semua orang salah, ataupun mungkin sampai kena langgar orang lain dengan dia kerana dia tak mampu untuk menahan kemarahan dia, walaupun dia orang yang berakal. Jadi perlu dua sifat berakal, orang yang pandai menggunakan akal fikirannya, dan yang kedua mempunyai akhlak yang mulia. Sebab apa? Sebab kadang-kadang sebab dia tak mampu nak kawal hawa nafsu dia, jadi dia akan taat hawa nafsu dia dan melakukan perkara yang berlawanan dengan apa yang dia dah tahu baik dan buruk. Li'ajzihi 'inda qahri sifatihi wa taqwimi akhlaqih, sebab dia tak mampu untuk nak menahan nafsu dia dan tidak dapat mendidik daripada akhlaknya. Fala tashab man sa'a khuluquh, maka jangan kita mendampingi orang-orang yang buruk akhlaknya, perkataannya buruk, perbuatannya buruk. Fala khaira fi suhbatih, kerana tidak ada kebaikan dalam bersahabat dengan orang-orang seperti itu. Mahmakan, walaupun dia ada apa-apa pun, walaupun dia ada macam-macam, dia ada banyak duit, dia ada banyak la ilaha illallah, walaupun dia ada pangkat yang tinggi, walaupun dia ada banyak pengikut dan sebagainya, tapi kalau akhlaknya buruk, tak perlu untuk kita ikut orang-orang seperti itu. Wa huwa alladhi la yamlik nafsahu indal ghadab wasyahwah. Waqad jama'ahu, telah mengumpulkan sifat-sifat yang mulia ini Alqamah Al-Ataridi sewaktu dia memberi wasiat kepada anaknya sebelum dia nak meninggal dunia. Dan memberi wasiat kepada anak-anak ni merupakan daripada amalan-amalan orang salih. Yang pertama, wasiat ni satu perkara yang sangat penting. Dikatakan bahawa sepatutnya tidak boleh berlalu 3 hari
kita tidur dalam keadaan kita tak ada wasiat di bawah bantal kita. Maksudnya wasiat ni sangat penting. Dan wasiat ni bukanlah nak tulis harta apa yang kita tinggalkan lah. Wasiat ni kita letakkan nasihat kepada pasangan ataupun anak-anak kita. Kalau kita meninggal dunia, taat perintah Allah, jaga sembahyang. Kalau kita tahu ahli keluarga kita ataupun zuriat kita, anak-anak kita ni jenis orang yang suka overreact bila berlaku perkara-perkara yang sedih. Ini mereka meraung, mereka menangis, mereka koyakkan baju ke benda-benda macam tu. Maka kita nasihatkan, kalau kita menangis, kalau kita meninggal dunia, jangan buat perkara-perkara tu. Maksud tu, itu yang dimaksudkan dengan wasiat. Jadi orang-orang salih ni mereka akan perbanyakkan daripada menulis wasiat kepada anak mereka. Antaranya yang ditulis oleh Alqamah Al-Ataridi. Beliau mengatakan, wahai anakku, apabila kamu ingin bersahabat dengan seseorang, maka bersahabatlah dengan orang yang mana apabila kamu berkhidmat kepadanya, berkhidmat iaitu sama ada dengan perkataan kamu ataupun dengan perbuatan kamu, dia akan bantu kamu, akan pelihara kamu, akan memelihara daripada maruah kamu dan diri kamu dan juga harta kamu. Orang-orang macam ni kita bersahabat. Wa in sahibtahu zanaka bi suhbatihi. Apabila kamu bersahabat dengan mereka, mereka akan menambahkan nilai diri kamu dengan persahabatan. Sama ada ditambah ilmu kita, ilmu yang bermanfaat, ataupun bertambah amalan kita kerana kita melihat kebaikan dalam diri mereka dan kita ingin melakukan perkara yang baik juga seperti mereka. Wa in qa'adta bika mu'nah. Naam, kalau berlaku sesuatu perkara yang buruk kepada kita, dia akan bantu kita. Kalau kita membantu mereka dengan kebaikan, maka dia juga akan membalasnya. Kalau kita ingin melakukan kebaikan, maka dia akan bantu kita dalam kebaikan tersebut. Dan sekarang ni sangat susah untuk menjumpa orang-orang yang membantu kita dalam melakukan kebaikan. Kalau nak membantu kita dalam perkara-perkara maksiat, ada banyak, tapi yang membantu kita dalam melakukan kebaikan sangat-sangat kurang. Jadi malu pula nak lakukan kebaikan bersama-sama. Tapi kalau kita jumpa kawan yang bila kita nak buat baik, dia akan beri kita semangat. Kalau kita nak ajak benda yang tak baik, ajak buat benda jahat, maka dia akan menasihati kita dengan lemah lembut, mengingatkan kita jangan lakukan daripada perkara-perkara yang tak baik. La ilaha illallah. Bersahabatlah dengan orang idza sa'altahu a'tak. Bila kita memerlukan bantuan, pertolongan, dia akan beri bantuan. Wa in sakata ibtadaka. Kalau kita senyap, tak minta bantuan daripada dia, dia boleh nampak dalam diri kita ni kita perlukan bantuan, maka dia akan bantu kita sebelum kita minta bantuan. Lebih baik. Wa in nazala bika nazilah wa asaka. Kalau kita ditimpa masalah, maka dia akan bantu juga kita. Bahkan Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad menyebutkan bahawa sahabat yang benar-benar sahabat, Allahumma salli ala Muhammad, kalau kawan dia ambil duit daripada dompet dia, maka dia akan tahu yang sahabat dia tak akan ambil kecuali bila ada keperluan, dan kawan dia ni tak akan ambil kecuali mengikut apa yang dia perlu untuk ambil. Tu sahabat yang betul-betul sahabat. A dengan B bersahabat. B ambil duit daripada dompet A bila diperlukan, dalam keadaan A ni tahu yang B ni tak akan ambil kecuali dia betul-betul perlu, dan B ni tak akan ambil lebih daripada apa yang dia perlu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu betul-betul sahabat. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, bila dia meninggalkan segala harta kekayaan dia dekat kota Makkah, dia disaudarakan ataupun dia disahabatkan dengan seorang Ansar. Jadi Ansar ni kata, aku bagi kamu pilih isteri aku ada 2 isteri, kamu pilih salah satu. Bila kamu dah pilih, aku akan talakkan satu, diberikan. Aku ada harta banyak ni, aku akan bagikan kepada kamu separuh daripadanya. Maka Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dia kata, ada pun isteri tak payah, ini aku ada isteri aku. Ada pun daripada harta dia ambil, lepas tu dia berniaga. Bila dia dah berniaga, dia dapat keuntungan, maka dia pun return balik apa yang dia ambil daripada sahabatnya tadi.
Walaupun diberi bantuan oleh sahabat, akan tetapi mereka tidak mengambil, tak take advantage, tak ambil, apa dalam bahasa Melayu, tak ambil kesempatan. Mereka tak ambil kesempatan atas kebaikan yang diberikan oleh sahabat mereka. Sentiasa ingin memberi kepada sahabatnya, tapi yang mendapat bantuan daripada sahabat lain tak mengambil kesempatan daripada sahabat yang lain. Wah, kata la ilaha illallah. Bahkan kalau kita tengok sahabat Nabi SAW, mereka ni bukan hanya memberikan hak persahabatan, tapi mereka sifat yang lebih tinggi, iaitu ithar, walladzina yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain walaupun dalam keadaan mereka sangat-sangat memerlukan daripada perkara tersebut. Ini lebih tinggi, lebih tinggi dia punya. Tu dah bukan karam. Karam ni beri lebih daripada apa yang kita perlukan. Contohnya kita perlu ni, dah settle kita punya keperluan, yang lebih tu kita bagi orang lain, kita beri bantuan kepada orang lain. Ithar ni, kita perlukan perkara tersebut, tapi kita mengutamakan keperluan orang lain daripada keperluan diri kita sendiri. Cerita yang famous tentang as-sahabah, yang ini satu saudara, dia nak bantu saudara ni dalam peperangan yang sedang cedera parah, dalam keadaan nazak, bawa air. Jadi bila dia dekat dengan saudara dia tu, dengan sepupu dia perlukan untuk nak minum air tu, tapi dengar ada orang menjerit kesakitan, maka dia buat isyarat kepada saudara dia ni, cakap bagi kat orang itu. So dia pun pergi dekat orang yang kedua. Sampai dekat orang yang kedua, baru nak suapkan air bagi minum, dia dengar orang ketiga perlukan air. Jadi yang kedua ni bagi isyarat suruh pergi kat orang yang ketiga. Bila dia pergi dekat orang yang ketiga tu dah meninggal dunia. Pergi ke orang kedua, yang kedua pun dah meninggal dunia. Pergi dekat orang yang pertama, pun dah meninggal dunia. Jadi ketiga-tiga tu, walaupun yang kedua tu dua-dua memerlukan air pada waktu itu untuk hidup, tapi even at that point of time, dia berikan keutamaan kepada orang lain. Ini semua daripada anak muridnya Rasulullah SAW, ditarbiyah, dididik oleh Rasulullah khairul muallim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La ilaha illallah. Dan ilmu-ilmu seperti ini terkadang lebih membawa kesan apabila kita melihat ianya dilakukan secara praktikal. Kadang-kadang kita dengarkan daripada kisah-kisah, tapi bila kita tengok guru kita yang melakukan perkara itu, maka kesan itu akan lebih. Ataupun kalau kita tengok ibu dan ayah kita lakukan perkara-perkara tersebut, maka kesannya akan tinggal lama dalam kita punya ingatan. Naam. Ishab man idza qulta saddaqa qawlaka. Bersahabatlah dengan seseorang yang apabila kamu mengatakan sesuatu mengatakan sesuatu, maka dia akan membenarkan perkataan kamu, yakni tidak selalu membangkang daripada apa yang kamu katakan. Wa idza hawalta amran amaraka. Naam. Jadi kalau kamu ingin cuba untuk melakukan sesuatu perkara, dia akan membantu kamu. Naam. Kalau kamu berselisih pendapat kamu dengan kawan kamu, maka dia akan mendahului pendapat kamu daripada pendapat dia sendiri. La ilaha illallah. Qala Ma'mun, fa aina hadha? Faqila lahu atadri lima awsahu bidzalik? Qala la, qala li'annahu arada alla yashab ahada. Naam, seorang berkata bahawa mana nak jumpa kawan-kawan seperti ini. Ya, ini berapa banyak tadi kan? Ada kurang lebih kat 8 atau 10 sifat-sifat yang perlu dicari dalam seorang kawan. Maka seorang ni bertanya, Ma'mun bertanya, mana aku nak jumpa kawan macam ni? Maka seorang berkata kepada Ma'mun, kau tahu tak kenapa ayah dia bagi syarat-syarat yang susah untuk nak jumpa kawan karib macam ni? Dia kata tak tahu. Sebab dia tak nak anak dia kawan dengan siapa-siapa pun. Ini khali wahduh, ini biar dia hidup sendiri, lone ranger, tak payah ada kawan pun tak apa. Sebab apa? Nak jumpa kawan yang betul-betul dapat membantu kita untuk melakukan kebaikan zaman sekarang ni susah. Jadikan kawan kita buku, jadikan kawan kita Al-Quran, jadikan kawan kita wirid-wirid. Itu lebih ahsan. Kawan karib lah, kawan karib. Qala ba'dul udaba la tashab minan nas illa man yaktum sirraka.
Sebahagian ahli hikmah mengatakan bahawa jangan kamu bersahabat dengan orang yang jangan kamu bersahabat kecuali dengan orang yang akan menyembunyikan daripada rahsia kamu, wa yastur aibaka, akan menyembunyikan daripada kekurangan kamu, fayakunu ma'aka fi nawaib, dia akan berada bersama kamu sewaktu kamu ditimpa kesusahan, wa yu'thiruka fir raghaib, dia akan mendahului kamu pada tempat-tempat yang dia juga nak perkara tu tapi dia berikan keutamaan kepada kamu, wa yanshuru hasanatak, dia akan menyebarkan daripada kebaikan kamu, wa yatwi sayyiatak, dia akan menutupi daripada keburukan kamu, tidak menyebarkannya. Fa illam tajidhu fala tashab illa nafsak, kalau kamu tak jumpa kawan-kawan seperti ini, maka jangan kamu bersahabat kecuali dengan diri kamu sendiri. La ilaha illallah. Maka sahabat yang benar-benar sahabat adalah sahabat yang akan bersama kamu dalam susah dan senang, sewaktu kamu sihat, sewaktu kamu sakit, orang yang akan memenatkan diri dia kerana kamu. La ilaha illallah. Berapa banyak Rasulullah memenatkan diri baginda sallallahu alaihi wasallam untuk berikan manfaat kepada kita. Berapa banyak malam yang Nabi menangis, angkat tangan, menangis untuk kita dipermudahkan urusan kita di dunia dan akhirat. Dan perkara-perkara dekat akhirat lagi berat daripada kesusahan di dunia. Kesusahan di akhirat lebih berat daripada kesusahan di dunia. Berapa banyak Nabi simpan doa-doa dia yang special hanya untuk kita. Dia simpan doa special itu untuk kita, walaupun dia lebih mengasihi daripada anak perempuan dia, Sayyidatina Fatimah, lebih mengasihi daripada sahabat-sahabat yang berjuang, yang telah menghabiskan seluruh daripada harta mereka untuk membantu Rasulullah, tapi Nabi tak guna doa itu untuk mereka. Digunakan doa Nabi yang special itu untuk kita. Digunakan doa yang special itu untuk meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. La ilaha illallah. Wa idza farraqatka hawadithu dahri wa surufihi farraqa li ajli dhalika majtama'a min amrihi litakuna mujtami'an ala halatin hasanah. La ilaha illallah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang menggunakan akal fikiran kita dengan baik dan menjadikan manfaat kepada orang-orang yang kita bersahabat dengan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik, supaya kita dapat jadi sahabat yang dapat berakhlak baik kepada sahabatnya. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini bersahabat bersama orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dapat bersahabat dengan orang-orang yang akan mendatangkan manfaat untuk diri kita di dunia, di barzah dan akhirah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, kelilingi kita dengan orang-orang yang mendatangkan manfaat buat kita di dunia dan akhirah. Amin Allahumma amin. InsyaAllah kita akan sambung sifat yang ketiga, keempat dan kelima pada pengajian yang akan datang, insyaallah taala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha mikal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akram man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ila al haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.